Kades ya, DIQ Kades ya, maksudnya lesson ke-9 ya. Maksudnya dah minggu ke-13, kita tinggal satu malam saja lagi ya untuk habis keseluruhan dah ya. Alhamdulillah ya, saya nampak dapat juga kita tamatkan sebelum Ramadan, sebab masa Ramadan tu walaupun boleh dibuat kelas tapi kerana biasalah malam Ramadan kita sibuk di masjid, di surau di tempat-tempat musolah jadi sayang lebih baik kita ke situ Okey, baik. Lesson ke-9 ini ataupun DIQ ni kalau tengok dia lebih kepada place and location tetapi ayat di atas ataupun tajuk di atas dibagi iaitu Hyu bin Yokuwa Doko ni Arimaska bacaan tajuk itu Hyu bin Yokuwa Doko ni Arimaska. Hyu bin Yoku ni ialah hospital hospital bahasa Jepun dipanggil Hyu bin Yoku Hospital. Doko semalam kita dah belajar. Doko is where ataupun tempat. Asoko pun over there. Itu benda perkataan yang selalu kita akan gunakan. Kamu akan kaitkan dua ni, iaitu Doko and Asoko jadi di sini diberitahu Hyo bin Yokowa Doko ni Arimaska. Semalam kita belajar Arimas dan Imas. Jadi hospital ni adalah benda mati, benda tak bergerak. Jadi dia gunakan Arimas. Kemudian K adalah partikel question mark. Jadi kalau ikut dalam bahasa Indonesia ialah di manakah letaknya hospital. Itu dia punya meaning dalam bahasa Indonesia lah Okey, macam biasa dia beritahu sini Mr. Smith went to send the parcel home. This is from of the apartment building asking the superintendent how to go about it. Maksudnya macam mana kalau kat sini ialah istilah Mr. Smith ataupun Smith Susan dia adalah pelakon yang utama lah kat sini Okey, kemudian superintendent ni dia menamakan di sini dia Gan Rining Gan Rining ialah superintendent. Bahasa Malaysia superintendent ni apa? Siapa tahu? Aiman tahu tak? Izzuddin, Umar, Sazwan, superintendent bahasa Malaysia apa? Itu masalahnya. Apa superintendent? Saya nak sebut takut saya salah. Itu yang risau Tapi dalam bahasa Inggeris kita tahulah superintendent, tapi bahasa Malaysia macam kalau nak kata meriu kesihatan mungkin payah sebab meriu ni ada nampak tak kalau kereta api, kalau dulu kan ada kereta api ada orang jaga di depan, jaga di belakang pakai bendera. Itu dipanggil superintendent juga, dipanggil meriu kereta api dalam bahasa Malaysia. Saya ingat benda ni dipanggil meriu meriu kereta api. Jadi orang yang jaga kereta api tu superintendent railway superintendent railway bahasa Inggeris jadi mungkin ini sebagai sebab tu saya tak berani takut salah Okey, macam biasa saya akan baca dan kupas dahulu, lepas tu nanti kita ramai-ramai akan ikut baik saya baca kat sini. Semisu bertanya Okey, kono chikaku ni Hyu bin Yoku ga arimasu? Maksudnya dia kata di kawasan dekat-dekat sinilah ada tak ataupun terdapatnya hospital. Dia tanya. Jadi superintendent tu dengar, dia pun cakap arimashu. Nampak Arimas patut berhenti dah kat situ, tapi ada yo di belakang yang tu yang bunyi bangun membuat double consonant arimashu macam tu And then Mr. Smith tanya lagi, doko desu ka? Maksudnya terletak di mana? Okay, terletak di mana? Doko desu ka? Jadi superintendent ni mungkin dia adalah berada di kawasan itu, mungkin dia kenal ataupun dia tahu dia agak mungkin orang-orang tempatan situ dia tahu. Dan dia bercakap pun sangat panjang kat sini. Dia kata Asoko ni dia tunjuk over there. Asoko ni dia tunjuk kemudian dia kata apa? Supaga.
Supa ialah supermarket ya. Soko de supa ga arimasu ne. Maksudnya di sebelah sana ada sebuah supermarket ya. Hyubin hyoku wa dia kata supa no tonari desu. Maksudnya di sebelah supermarket tu terdapat sebuah hospital, dia kata. Okey. Kemudian dia kata dia sebab mungkin dia dah familiar kawasan tu, dia pun kata apa? Akai pusoto ga arimasu kara. Maksudnya dia kata ada macam kotak pos berwarna merah sebelah depan tu. Dia kata terdapatnya sebuah kotak pos yang besar berwarna merah. Kemudian dia kata wakarimasyo, dia kata maksudnya kamu kena faham sebelum sampai ke hospital tu, depan hospital ada kotak pos yang besar berwarna merah. Akai tu is red ataupun merah. Dan semestinya kata domo arigato. Jadi kalau bahasa Malaysia terima kasih banyak-banyaklah atau thank you macam bahasa Inggeris dia sebab dekat sini dia gunakan domo arigato panjang tu mo dengan you tu double consonant Dan keseluruhan dekat sini dia kata apa? Hyubin yoku wa supa no tonari desu. Maksudnya hospital tu terletak di sebelah supermarket tersebutlah sebab tonari tu ialah next ataupun di sebelah. Bahasa Malaysia lebih kepada di sebelah lah. Kalau bahasa Inggeris biasanya beside lah di sebelah supermarket tersebut Okey. Okey, baik. Kita buka mic untuk kita baca ramai-ramai. Boleh? Okey, Izzuddin baru buka. Aiman dah buka belum? Dah, Sensei. Dah, okey. Sazwan tak nampak pun. Sebab macam ada urusan agaknya. Tak apa, tak ada masalah Baik, ada 4 orang dah 1, 2, 3 orang dah ikut. Okey, baik. Kita baca ramai-ramai ikut Sensei. Daripada atas daripada tajuk Hyubin yoku wa doko ni arimasu ka? Okey. Kono chikaku ni Hyubin yoku wa bukan wa baru saya nampak kat sini Sekali lagi Hyubin yoku ga arimasu ka? Arimasho. Arimasyo. Doko desu ka? Doko desu ka? Asoko ni supa ga arimasu ne. Hyubin yoku wa Hyubin yoku wa supa no tonari desu. Akai pusoto ga arimasu kara wakarimasho ne. Okey, kadang-kadang boleh letak ni kat situ, dah ada masalah. Domo arigato. Hyubin kyoku wa supa no
Supano. Tonari des. Tonari des. Okey, baik. Terima Tonari kasih. des. Boleh tutup kamu punya mic. Okey, sekarang ni kalau tengok ya, kita nak lihat kat sini kalau ada sebelum saya terang lebih lanjut, kalau ada partikel baru cuba kesan dahulu. Ada tak partikel baru yang kita kena masuk dalam senarai partikel kita yang telah kita belajar? Okay, kalau kesan partikel baru tolong beritahu kat Sensei. Sensei akan tulis di depan whiteboard putih. Sensei, yo Mana? Tengok mana satu? yo. Duduk di mana? Sensei tengah kesan ni. Yang nombor 2, superintendent, yes there is. Yo kat belakang. Oh, Arimasyo. Jadi yo ni memang adalah salah satu partikel sebenarnya. Yo ni adalah partikel dia boleh letak di depan ataupun di tengah. Yang di tengah tu yo ini sebagai bukan well done bahasa Inggeris. Saya lupa satu benda tu ya, tapi nanti kalau kita jumpa saya akan beritahu. Okey, dia bermakna okey. Saya nak tanya kelas, dah berapa partikel keseluruhan semalam? 16 dah Oh, mana 16 lah. Kita berhenti pada 16 rumah. Bermakna malam ni yang ke-17 lah kan? Ada satu saja nampak kat sini Yo Yo ada satu nampak lain ada tak? Okey, dikesan tadi oleh Zudin. Yang lain ada tak? Okey, Kara kita dah ada, betul tak? Ya, yang Arimasya Kara Kara kita dah ada. Wakarimasya yo pun di situ. Domo arigato. Domo tu partikel, tapi kita dah sedara yang umar, betul? Momo yang last kali, ayat last kali yang semi susan tu. Ya, betul. Mo dah sudah kan? Mo is also dah masuk dalam senarai kan, betul? Okey, maksudnya Kalau ga dah ada. Kalau ga rasa dah super ada. ga. Super ga tu dah ada rasanya. Ada tak Umar ini? Semalam ga dah masuk semalam, ya. Baru saya ingat ga dah masuk semalam. Jadi kita tak perlu masuklah, tak boleh double lah, sekali cukup Yang lain nampaknya macam tak ada dah ya. Saya nampak tak ada sebab yang lain semua dah masuk. Wano, yo pun kita dah masuk sekarang, ni pun dah ada ka, ga semua dah ada. Okey. Dash pun dah ada sebab itu penutup ayat sebagai partikel juga. Okey, ni berguna saya. Ya Umar. Mana? Ni tak boleh sebab ni itu adalah kata seruan. Dia tak masuk dalam partikel sebab ni itu dia tak boleh buat ayat. Jadi dia tak boleh buat ayat. Kalau yo dia boleh tambah. Itu macam ni, Arimasya yo ne, dia boleh tambah. Yo dekat tengah, lepas tu ne, tu boleh tambah. Tapi ne biasa dia tak ada. Des ne dah tak ada lah. Jadi dia masuk kata seruan Kalau tak ada bermakna kita setakat pelajaran ke-9 Q no page ni, Q no Q no K kita dah ada 17 partikel Jadi kita dah belajar keseluruhan setakat ni 17 partikel. Saya tak tahu berapa tapi sebenarnya antara gitulah antara 18, 16, 17 itu biasa standard lah partikel yang akan diajar di dalam silibus Japanese language untuk level 1 dah Okey, ada apa-apa soalan? Sisma Arimaska dekat sini ada apa-apa soalan? Okey, asokonik ni pun kita dah masuk, dah ada masuk yang lain tak ada masalah. Yang lain semua kita dah belajar
Okey, saya rasa tak ada apa-apa ya. Kalau tak ada apa-apa, kita pindah masuk kepada muka surat Jugo Hachi Prejudice ya. Muka surat 58. Okey, tengok vocabulary tu ya. Okey macam biasa iaitu Kan Rinin ialah superintendent ya, superintendent. Macam pengawal lah macam pengawal gitulah, macam meriu kesihatan tadi tu sama saya kata meriu kereta api tu superintendent juga dipanggil nampak yo ialah ada tulis sini ya. Kalau di tengah artinya macam I tell you ni itu untuk di tengah adalah partikel memberitahu, partikel makluman, gitulah bahasa Malaysia, partikel makluman ya. Tetapi kalau di belakang ataupun di depan dia panggil dikategori sebagai partikel yo ni. Jadi betul lah jadi kita dapat 17 sekarang betul. Kadang-kadang bila dah sampai tu dah nampak Bos Sensi ingat ceritanya begitu Alhamdulillah dapat satu partikel yang baru malam ni Kemudian Supa kalau nampak katakana sebab supermarket ni diambil saja daripada katakana tu, diambil saja daripada bahasa Inggeris, itu yang jadi supa sebab apa? Su double consonant, sebab ada huruf yang panjang tu adalah consonant untuk katakana long vowel pa pun sama ada long vowel, jadi bermakna supa macam tu jadi supermarket lah di Jepun memang sangat famous dan Malaysia pun kita banyak belajar daripada supermarket di Jepun tak silap saya kalau lihat di KL dan Johor Bahru kebanyakan cara supermarket yang berada di Malaysia 90% mengambil suasana atau meniru daripada supermarket di Jepun Cuma di Malaysia belum ada satu supermarket yang seperti pernah saya masuk di Jepun yang mana duit Malaysia lebih kurang RM masa tersebutlah, ketika tersebutlah masa saya belajar dulu RM16 duit Malaysia. Okey, kita masuk je entrance yang pertama kita enter dia panggil Sweden pertama tu kita masuk kita kena bayar dekat depan tu ada kaunter pembayaran tepi tu macam ada tiket lah RM16 duit Malaysia bersamaan dengan duit dia ada 300 lebih jadi RM16 duit Malaysia. Kemudian kita jalan dalam restoran tu ada apa-apa makanan ke apa benda semua yang RM16 tu saja. Okey, dengan syarat kamu tak boleh keluar. Contohnya dalam tu ada lebih kurang 50 kedai 50 shop kat dalam tu, you dah pergi semua tetapi jangan you keluar. Kalau you keluar saja daripada entrance tu, kalau you keluar saja you kena bayar semula. Ceritanya begitu Ada sensei nampak kawan-kawan sensei berjam-jam duduk dalam tu dia makan sampai kenyang-kenyang betul baru keluar. Macam itulah Tapi di Malaysia kita belum ada lagi cara supermarket tersebut. Tak tahulah mungkin tak menguntungkan ke, kita tak tahu tapi sangat amat luar biasa di Jepun cara dia amat luar biasa. Jadi bayar saja RM16 you masuklah puas-puas makan sehingga orang kata sampailah you duduk dalam tu sampai hampir nak tutup pun tak ada masalah. Tapi sensei dengar-dengar bila sensei bertanya kepada superintendent di sana ataupun yang menjaga tu, mereka kata dia 24 hour 24 jam tak pernah tak tutup. Tu yang yang susah Baik. Kemudian tonari ialah snack tonari tu ialah artinya sebelah tonari sebelah. Okey, bila sebelah tonari, kalau sebelah kanan, sebelah kiri kamu kena ingat sebelah kanan apa dia panggil okey, apa nama migi ni dan satu lagi kiri kanan migi hidari macam tadi dia kata apa tonari tetapi sekarang hidari ialah kanan, migi ni ialah kiri. Hidari dan migi cuba cari nanti satu ialah hidari ditulis macam ni hidari and then migi ni tu ni kanan dan kiri lah kena cari itu bila dah sampai ni saya bagi tahu lah nanti kamu carilah ni sebagai nahu yang terbaru lah kat sini dia kata tonari itu neck.
Ataupun kadang-kadang kalau sensei guna macam sensei mengajar kamu gunakan perkataan ni kadang-kadang nak tanya lagi atau nak sambung balik, sensei gunakan segiwa. Segiwa. S-E-G-I, segi. And then wa. Wa tu W-A lah kalau bahasa kita, bahasa Malaysia, bahasa ni wa lah yang wa ni yang wa ni. Segiwa maksudnya kena ulang lagi sekali, segiwa biasa saya pakai ni segiwa atau English next selepas itu atau next segiwa. Okey, kemudian kat sini ada Posuto. Posuto adalah mailbox, iaitu postbox yang besar tu, yang merah tu. Kat Malaysia kita dah ada dua jenis kan, satu merah satu kuning, betul tak? Merah besar tu adalah untuk segala-gala pos, yang kuning tak silap sensei adalah untuk pos pos laju ke macam tu lah ada dua jenis sekarang. Dulu satu jenis saja masa zaman sensei kanak-kanak tu satu jenis saja. Okey, kara ialah partikel. Kara kita dah belajar di silibus 3 iaitu kara and made dari sampai. Maksudnya from and hingga lah sampai hingga kara made. Kena ingat tu Ini maksudnya kamu dah ingat dah tahu, cuma ulangan sahaja Kemudian wakarimas, understand ataupun wakaru, understand watashi anata no nihongo no wakarimasu. Anda telah faham bahasa Jepun. Itu kena ingat Okey, ada nota dekat sini. Saya akan terangkan sikit walaupun dah banyak kali terang. Kadang-kadang kita boleh sebagai repeat nampak kat sini dia gunakan partikel yo, ialah arimasu yo, macam tu maksudnya diistilahkan sebagai partikel dan bunyinya biasa dah berkonsonan lah Okey, nombor 2, doko desu ka. Bila ada ka bermakna pertanyaan. Di mana? Terletak di mana? Iaitu doko desu ka. Okey, kalau kata doko desu itu adalah jawapan. Sebab desu ialah penutup ayat Jadi kalau kat sini doko desu ka bermakna satu pertanyaan Contoh dia bagi sini example dia kotai desu ne. Itu doko ni arimasu ka. Jadi di mana letaknya dan boleh gunakan partikel ni arimasu. Arimasu ialah adalah benda tu berada ini dalam grammar 3 yang saya ajar semalam Okey. Okey, nombor 3 asoko ni wa supa ga arimasu ne. Nampak? Asoko ni wa okey. Ni wa ni artinya over there. Barulah dapat kat sini bila ada ayat ini asoko ni wa supa ga arimasu ne maksudnya over there, maksudnya sebelah sana dalam bahasa Malaysia, sebelah sana di sebelah sana ada supermarket dan di situlah terdapatnya hospital. Macam itulah bahasa Malaysia kena buatlah ayat yang elok-elok lah Okey. Dan di sini dia letak partikel ne. Ne sebenarnya sensei memang dia tulis sini macam partikel ne, tapi ne sebenarnya lebih kepada kata seruan jadi masa saya belajar di Jepun dulu saya pernah bertanya dengan profesor tu dan dia tak mengakui ne ni bukan partikel, dia kata ni adalah tanda seruan. Ne ni sama dengan perkataan yang kita nampak tu iye, itu semua perkataan tanda seruan ne iye hai macam tu hai ialah true, betul iye bukan, macam tu macam kita lah kat sini apa tu apa tu ataupun macam tu bahasa orang Johor kan macam itulah tu kata seruan, dia lebih pada kata seruan lah. Okey, nombor 4 akai posoto ga arimasu kara. Maksudnya terdapatnya kotak pos yang berwarna merah lah kalau ikut kat sini lah Dan yang kelima doshite. Ini perkataan yang baru doshite yang kamu memang kalau boleh kena ingat perkataan ni doshite, why doshite. Kalau sensei tanya, doshite anata no nihongo no benkyou. Maksudnya kalau sensei nak tanya kamu doshite anata no nihongo no benkyou desu ka? Kenapakah anda hendak belajar bahasa Jepun? Why?
we want to study Japanese language. Macam tu ya. Jadi kamu jawapan dah beritahulah apa jawapan kamu. Mungkin jawapan kamu yang tepat ya. Mungkin nak tambahkan bahasa ke ya, ataupun untuk masa depan ke, macam-macam lah kamu boleh jawab ya. Ataupun kamu suka dalam bahasa Jepun kita panggil suki ya. Watashi no nihongo no suki desu. Saya suka bahasa Jepun, saya suka belajar bahasa Jepun ya. Suki desu ya. Suki itu ialah suka ya. Example dia bagi kat sini, ayat yang dibagi sini ya. Doshite kyobin yoku ne nijuji made desu ka. Maksudnya kenapa hospital ni ya dibuka pada pukul 12. Dibuka hingga pukul 12 sahaja ya. Kenapa? Macam tu lah. Ini ada ayat ni tapi sebenarnya bukanlah. Biasa hospital sampai pukul 5 petang kan. Saja dia tanya sini kenapa tak tahulah kenapa ya. Dan satu lagi example kedua dia beritahu kat sini ya. Iaitu kyou wa doyobi desu kara. Oh, jawapan dia. Maksudnya jawapan dia kerana hari ini hari Saturday. Samalah macam di Malaysia kan. Jadi hospital kalau di Malaysia kan setengah hari sampai pukul 12. Pada hari Sabtu sahaja. Hari Minggu close ya. Betul hari Minggu close. Jadi kalau kata hari Minggu, kamu boleh kata itu Nichiyobi wa yasumimasu. Yasumimasu ialah rehat ya. Yasumi ingat kamu dah belajar yasumi itu. Yasumimasu maksudnya hari Minggu adalah tutup lah adalah hari rehat. Okey, baik. Di sini ada 4 orang. Tapi tak tahu Sazwan ni dia hadir. Sazwan ada tak Sazwan? Tu. Dia tu. Sazwan ada tak Sazwan? Ada. Saya risau takut kamu tak ada. Okey. Kalau ada 4 kan. Jadi kamu cuba tengok practical quiz center tu ada 1 2 3 4 orang. 1 2 3 4 orang. Jadi 4 orang ni boleh buat baca ya. Sensei bagi 3-4 minit lepas tu cuba buat bacaan. Baik, nombor 1 sensei bagi pada Umar. Nombor 2 Sazwan, nombor 3 Izzuddin, yang akhir sekali nombor 4 Aiman. Okey. Cuba lepas dalam masa 3 minit cuba baca 4 ayat tersebut seorang-seorang satu untuk key center tu. Okey, mula dari sekarang. Okey, ataupun kalau yang dah siap nak baca dahulu, boleh baca. Kalau ada apa-apa kesalahan, sensei boleh komen tolong beritahu kalau yang dah siap lah Okey. Umar dah siap Umar nombor 1 Okey. Baik yang lain cuma dengar kalau ada komen sensei akan beritahu
Okey, Umar boleh baca center yang pertama, silakan. Hai Dozo. Okey, bagus bacaannya, sempurna Eki no chikaku ni. Kemudian tatemono ga takusan arimasu Kat sini kamu nampak perkataan-perkataan baru yang kamu kena faham Satu eki. Eki ialah station Chikaku ialah dekat Kemudian tatemono semalam sentuh tatemono is bangunan, building Tatemono ni building. Semalam saya tulis dalam bahasa Rumi, tatemono dalam bahasa Romanji Okey, takusan ialah banyak iaitu many bahasa Inggeris. Arimas ada sebab bangunan ni memanglah benda yang banyak lah ceritanya gitu jadi kamu buatlah ayat dalam bahasa Malaysia. Saya nak susun tak berani takut salah tapi dah faham lah eki no chikaku ni tatemono ga takusan arimasu. Nombor 1. Ya saya. Apa dia? Yang mana tadi? Eki no. Eki ni ialah alah dah tak masuk kepala. Tadi ingat tadi. Sekejap. Alah. Tadi saya dah sebut, lupa dah. Itulah. Ni cuba cari saya lupa ni. Jangan takut dah silap. Ada tak? Eki tu station. Eki tu station. Okay, station. Baru betul sebab macam apa kat bus no eki, station bus. Takushi no eki, station taksi macam tu Densha no eki, station apa ni kereta api macam tu Kalau kereta api di Jepun yang popular ialah Shinkansen. Jadi dia kata apa? Shinkansen no eki. Jadi Shinkansen tu ialah M1. Kemudian no is particle, eki ialah N2. Itu kena ingat sebab eki ni perkataan satu noun Okey, kalau ada lagi yang nak cuba kena beritahu sensei Sama-sama sensei tunggu ni. Okey, Umar dah habis yang pertama. Nak cuba sensei? Okey, Sazwan cuba yang kedua, sasaran yang kedua kan? Okey, cuba. Baik, Sazwan Baik, silakan. Hai, Dozo. Honya no mai ni kodomo ga 5 nin imasu. Okey, kat sini Sazwan kata itu Honya no mai ni kodomo ga 5 jin imasu Jadi kodomo ialah manusia kan, kodomo ialah kanak-kanak jadi ada 5 orang iaitu imas. Dia takkan guna arimas sedangkan tadi center untuk Umar gunakan arimas. Tapi ini imas adalah untuk benda-benda yang hidup seperti manusia, binatang dipanggil imas Kemudian honya no. Honya ialah kedai buku Honya is kedai buku. Saya pernah cerita pada kamu Honya, Sakanaya, Jibung apa lagi yang saya pernah terang pada kamu dulu saya pernah buat satu jadual tu bila ada di belakang semua jadi shop, semua jadi adalah jadi apa kedai-kedai okey, kameraya saya pernah tulis dalam tu kameraya bermakna kedai kamera. Okey, komputer kedai komputer. Itu kena ingat itu adalah apa orang kata apa sebagai untuk kamu punya nilai Kalau kat sini nampak mai ni ialah mae macam di tepi ke apa saya lupa kat sini tak pernah dapat bahasa lagi Honya no mai. Kedai buku. Ya, kedai buku, betul. Honya is kedai buku. Betul. Betul kedai buku. Ya, Honya kedai buku. Okey. Terima kasih Sazwan, betul kodomo ialah kanak-kanak 5 orang, betul. Okey, next nombor 3.
Okey, kalau dah standby, Izzuddin dengan Aiman, beritahu Sensei. Saya dah sedia, Sensei. Okey, dah sedia. Siapa? Izzuddin Jadi ya. Okey, Izzuddin cuba baca key sentence tu nombor 3. Hai, dozo Izzuddin. Takushi no riba wa eki no mae desu. Okey. Takushi no riba wa eki no mae desu. Takushi no riba. Jadi kalau tengok riba kat sini ialah counter ticket. Riba ni biasanya counter ticket. Jadi takushi bermakna counter ticket untuk taksi lah kan. Jadi eki ialah dekat stesen tu, dekat sebelah stesen tu lah. Sebelah stesen tu ada tempat membeli tiket untuk taksi. Di Jepun memang macam tu taksi dia ada tempat yang standard dan ada counter ticket. Di Malaysia Sensei tak pasti. Kalau masa Sensei bujang-bujang dulu atau masa Sensei muda dulu, taksi tak ada no riba, tidak ada counter ticket jadi kita kena pergi kat taksi tu, minta nak pergi mana, dia pun hantar dan dia akan beritahu berapa ringgit kita punya nak pergi ke destinasi kita tu, nak pergi ke tempat kita tu, dia beritahu sekian-sekian RM. Tapi di Jepun dia dah ada standard. Mungkin perkara-perkara inilah menyebabkan mereka sangat tepat dari segi masa. Yang mana contoh daripada Tokyo nak pergi Fukuoka sekian-sekian minit, sekian-sekian jam. Daripada Tokyo nak pergi Yokohama sekian-sekian jam. Begitu ceritanya Jadi mereka dah praktik ni sangat lama. Sebab tu ada no riba ataupun ada counter untuk tiket lah. Okey, terima kasih Seswan. Baik, nombor 14 kali kita tunggu Aiman. Dah Sensei. Dah sudah juga. Alhamdulillah Aiman dah sudah juga. Baik, kita dengar Aiman baca sentences yang terakhir. Baik. Hai, dozo Aiman. Kyou wa doyoubi desu kara byouin wa 12 ji made desu. Okey. Dia kata apa? Kyou wa doyoubi desu kara. Maksudnya begini, hari ini kerana hari Minggu. Macam tu kalau bahasa Malaysia lah. Hari ini kyou wa is today kan. Hari ini kerana hari Minggu. Yubin desu kara. Jadi dia kata apa? Yubin wa juni made desu. Maksudnya dibuka sehingga 12 jam, 12 tengah hari sahaja. Macam tu ceritanya begitulah Hospital tu dibuka sampai pukul 12 tengah hari sahaja. Okey. Itulah ceritanya kat sini Baik. Masa dah tak banyak, ada 11 minit lagi. Okey, cuba tengok vocabulary di muka surat Jugokyu pages. Jugokyu pages. Okey, ada apa kat sini? Tatemono. Tatemono Sensei sentuh semalam Tatemono maksudnya building. Tetapi ada singkatan daripada katakana semalam kita dah belajar, iaitu build. Bermakna bangunan. Diambil ringkasan daripada building tu, build. Macam tu saja. Tapi dia tulis katakana, dia tidak tulis hiragana, tak ada hiragana Tetapi apabila bangunan dalam bahasa Jepun yang saya kata tatemono ni mempunyai hiragana dia ada tulisan hiragana, itu tatemono kat sini. Itulah bezanya tetapi dua-dua membawa makna yang sama, iaitu building jangan lupa. Jadi semalam dah belajar, hari ni ada nampak tulisannya Takusan ialah many atau a lot Takusan iaitu banyak many. Baik, takusan ialah banyak. Kalau sedikit, siapa tahu? Siapa boleh beritahu pada Sensei? Ini perkataan ni ialah perkataan berlawan ni. Takusan is banyak. Kalau sedikit, Izzuddin tahu tak? Saswan dapat? Boleh dapat? Umar dapat tak Umar? Aiman? Tak boleh. Tak ingat tak dapat lagi sebab benda ni baru Takusan is many. Umar nak jawab? Ingat tak?
Okey, kalau tidak saya akan tulis kat sini. Okey. Okey. Dia apa? Takusan kan? Takusan is banyak kan? Okey. Kita tahu takusan is banyak, ya. Sekarang untuk jadi kesan sedikit kat sini, dia ada berlawan, dia ada apa? Ada dia punya apa? Ada dia punya meaning dia ataupun ada dia punya apa? Kata kosa dia. Takusan ialah many, banyak. Jadi kalau sedikit sekosi. Ini sedikit. Sekosi. Okey? Takusan ialah many. Sekosi ialah sedikit. Okey? A few. Few kat sini. Ini many is a few. Okey? Tetapi kalau sekiranya kamu tak tahu sekosi ni, kamu guna takusan. Boleh atau tidak? Saya nak tanya. Ya, macam mana? Salah. Salah tu. Salah. Cuba betulkan balik. Satu ni kamu salah sikit je, Umar. Takusan no, hari masa. Ya, betul Ustaz Zuan. Ustaz Zuan dah dapat dia tu. Okay. Jadi Umar sebenarnya betul. Cuma tengah-tengah tu Umar tak letak. Kan? Jadi kena ingat ni Umar, sebab dia bahasa Jepun dia tak boleh direct. Dia kena ada partikel. Jadi Ustaz Zuan jawab tadi, sakusan no arimasen. Atau satu lagi, untuk direct juga boleh, tapi gunakan perkataan dewa. Takusan dewa arimasen. Bermakna benda tu tidak sedikit, benda tu tidak banyak, sedikitlah. Sama juga sekosi ni ialah a few ataupun sangat sedikit sekosi. Bila tak tahu takusan, kamu boleh dapat banyak di sini, iaitu sekosi no arimasen atau sekosi dewa arimasen. Tetapi ada satu perkataan yang boleh dapat benda tu direct terus adalah sekosi janai des. Dia tulis sini janai. Janai des. Ini ayat Ini ayat Ini ayat ya. Sekosi janai des bermakna bukan sedikit. Artinya banyaklah. Sebab janai is a not bukan. Sekosi janai des. Takusan janai des. Maksudnya bukan banyak. Sedikit. Itu dia ya. Ini untuk ayat lah, untuk ayat Tetapi kalau untuk stop, untuk tutup ayat tu stop, macam saya kata pada kamu tadi. Takusan dewa arimasen, sakoshi dewa arimasen. Sebab gunakan negative form yang kita dah belajar. Okay, bila sampai saya akan sentuh. Baik, terima kasih pada satuan dan juga Umar. Okey, next ialah Hongya. Tadi Umar Satuan sebut Hongya. Hongya ialah bookstore, betul kedai buku Di Jepun memang terlalu banyaklah kedai buku Setiap sudut ada je kedai buku Mungkin orang mereka suka membaca, sebab saya pernah naik kereta api berkali-kali dalam bandara Tokyo tu, saya tak pernah tengok mereka duduk diam. Mesti ada buku sebelah duduk baca je senyap je Tapi sekarang budaya melihat handphone dah sama dah Pernah pergi 2019 dulu pergi ke Jepun, dah sama macam Malaysia dah, masing-masing tak buat hal sendiri, masing-masing dengan handphone sendiri. Kalau masa saya belajar dulu, masing-masing buat hal sendiri tapi dengan membaca. Ada buku tapi sekarang tak ada. Ada telefon bimbit ada handphone. Itulah perbezaan dah sangat ketara, jauh beza Okey, yang seterusnya ialah Gonin, ialah 5 orang people, 5 orang itu Gonin Nin counter untuk people Ingat Ichinin, Nananin ialah 7 orang contohnya begitu untuk people. Tetapi yang atas 1, 2 tak silap saya tidak gunakan nin. Okey, 1 orang dipanggil bahasa Jepun panggil apa? Saya nak ulang balik ni. 1 orang siapa tahu? Ingat tak? Ya, 1 orang is hitori, 2 orang futari, betul. Hitori, futari. Apabila ketiga baru san nin. Okey, 4 yong nin. Yang ini go nin, maksudnya 5 orang. Kalau 10 orang, ju nin. Baik, kalau berapa orang, nan nin. Sebab nan is berapa
Ni ada pelajaran 5 tak silap sensei. Sensei ulang balik supaya ingat Okey, next ialah Takushi Noriba. Maksudnya stesen Takushi lah Noriba ialah boarding place ataupun tempat dah turunkan penumpang apa semua tu panggil Noriba lah stesen lah sebenarnya Dan Hyubing ialah hospital Hyubing is a hospital. Okey, masa ada dalam tak sampai 4 minit je lagi jadi saya rasa kita stop kat sini. Kita jumpa pada sesi kedua nanti dalam lebih kurang pukul 10.30. Okey, sore dewa jamata desne atau narayan sudes.